Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kami kumpulan yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Harith Ifan, Muhammad Islah dan juga Muhammad Razik akan membentangkan tugasan 3 iaitu langkah pembangunan bahan media berdasarkan tugasan 1 menggunakan model reka bentuk AD. Jadi ini merupakan subjek EDUP 3053. Baiklah, sekarang kita akan terus ke isi kandungan. Jadi dalam slide yang telah kami hasilkan dalam tugasan 3 ini, terdapat 3 isi kandungan utama yang kami akan terangkan. Iaitu yang pertama adalah apa itu model AD. Yang kedua, fasa-fasa model AD yang dikaitkan dengan penghasilan video, iaitu tugasan 1 yang telah kami hasilkan. Dan yang ketiga adalah penutup, iaitu dalam penutup ada kelebihan ataupun kesimpulan kecil. Seterusnya. Okey, baiklah. Sekarang kita akan pergi ke bahagian pertama, iaitu apa itu model AD. Jadi model AD ini diasaskan oleh Rosset pada tahun 1987. Jadi model AD ini juga merupakan model reka bentuk yang berfungsi sebagai garis panduan ke arah pemindahan perisian dan bahan pembelajaran berdasarkan keperluan. Jadi seterusnya, tujuan model ini direka bentuk adalah untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran agar penyampaian sesuatu pengajaran itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi seperti yang kita tahu, model AD ni macam salah satu kaedah yang dicipta untuk memudahkan satu pembelajaran itu disampaikan. Jadi seterusnya, model pengajaran AD ini juga meliputi fasa-fasa yang tersendiri, iaitu ada analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan juga penilaian. Jadi model ini sebenarnya adalah salah satu model pembelajaran yang boleh digunakan dalam kita punya PTPC bagi soalan cikgu. Terusnya, sekarang kita akan pergi konsep yang pertama, iaitu analisis. Baiklah, apa itu analisis? Jadi dalam langkah ini, pembangunan perisian perlu mengenal pasti masalah yang dihadapi dan cara menyelesaikannya. Sebagai contoh, kalau kita ada masalah dalam menyampaikan ilmu kepada guru, kita murid tu ada masalah pembelajaran semua. Jadi kita perlu mengenal pasti apa masalah murid tersebut, dan kita perlu mencari jalan penyelesaian supaya murid tu tidak tertinggal ataupun tidak dapat ilmu yang ingin disampaikan. Jadi yang seterusnya, yang kedua adalah masalah boleh dikenal pasti melalui temu bual, pemerhatian, tinjauan, soal sidik dan sebagainya. Jadi antara setiap masalah yang kita hadapi ada cara dia untuk kita mengenal pasti masalah tersebut. Jadi macam contoh, kalau kita ingin membuat satu projek yang kita biasanya kita akan menemu bual Jadi itu lebih mudahan kita bertanyakan secara direct kepada orang yang mengirim masalah tersebut. Jadi yang kedua adalah pemerhatian. Jadi pemerhatian ni dia mengambil masa yang agak lama untuk kita mengenal pasti masalah yang berlaku. Sebagai contoh kita dalam kelas, kita ambil masa mungkin sekali perhati je tak cukup. Mungkin kita akan memerhati pelajar yang bermasalah itu mungkin dalam seminggu ataupun lebih untuk baru kita mengenal pasti masalah tersebut. Yang tinjauan pun lebih kurang sama dengan pemerhatian. Dan yang terakhir adalah soal sidik. Soal sidik ni dia lebih kurang dengan temu bual.
Yang ketiga adalah mencari punca atau faktor yang menimbulkan masalah tersebut. Jadi yang seperti yang saya cakap tadi, kalau pelajar tersebut ada masalah kan dalam pembelajaran, kita kena cari punca macam kenapa murid tu dia susah nak belajar kan. Jadi bila kita dah tahu punca murid tu susah nak belajar, jadi kita mudah untuk mencari kaedah yang sesuai supaya murid tu dapat menimba ilmu dengan senang. Baiklah. Jadi berdasarkan tugasan 1, iaitu penghasilan video yang telah kami hasilkan, antara masalah yang telah saya hadapi dalam tugasan tersebut adalah pergerakan kamera shot. Jadi antara penyelesaian yang telah saya lakukan adalah menanyakan ataupun menemu bual pensyarah yang mahir dalam membuat video ataupun rakan-rakan saya sendiri untuk membantu saya menerangkan antara pergerakan kamera ataupun shot yang sesuai dilakukan dalam video penghasilan tersebut supaya video itu kelihatan menarik dan seronok untuk dilihat. Di antara responden yang saya dapat adalah terdapat banyak pergerakan shot yang telah saya pelajarilah, iaitu sebagai contoh dolly in, dolly out, tilt up, tilt down, pan to the right, pan to the left, zoom in, zoom out dan banyak lagi. Jadi seterusnya, masalah yang saya hadapi juga adalah seperti grafik, animasi, audio FX, VO ataupun teks. Jadi ketika ingin membuat video tersebut, saya mengalami masalah dalam meletakkan lagu. Jadi saya menanyakan rakan saya bagaimana ingin meletakkan lagu. Jadi tujuan lagu diletakkan supaya video itu tidak kelihatan kosong, ataupun kita juga letak teks untuk membuatkan video itu lebih menarik serta animasi. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada fasa yang seterusnya, iaitu D. D ini adalah design, yang bererti reka bentuk. Reka bentuk ini bermaksud menentukan dan mereka bentuk kaedah instruksional yang akan digunakan. Maksudnya, di sini kita membina satu kaedah, yakni langkah ataupun arahan yang akan kita ikuti ataupun akan kita gunakan dalam menghasilkan satu modul ataupun dalam konteks tugasan ini adalah klip video. Reka bentuk ini dilaksanakan selepas proses yang pertama tadi, iaitu proses analisis keperluan selesai. Fasa reka bentuk ini penting untuk merancang strategi dalam membangunkan pengajaran serta menggariskan cara bagaimana mencapai matlamat pengajaran. Antara elemen di dalam fasa reka bentuk ini termasuk menulis siapa yang hendak disasarkan. Sebagai contoh, dalam penghasilan klip video ini, saya mensasarkan orang awam, iaitu orang yang mempunyai akses kepada internet. Mereka boleh buka aplikasi YouTube dan mereka boleh tonton klip video yang telah saya hasilkan. Seterusnya, menjalani analisis pembelajaran, menulis objektif dan item ujian, memilih sistem penyampaian dan menyusun atur pengajaran. Alat yang digunakan juga perlu ditentukan seperti sama ada menggunakan audio, video, komputer, internet dan sebagainya. Dalam menghasilkan klip video saya telah menentukan beberapa jenis alat untuk saya gunakan seperti audio, teks, video, telefon bimbit, telefon pintar, internet dan aplikasi YouTube. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada langkah dalam fasa reka bentuk klip video. Langkah yang pertama adalah dokumentasi
projek yang mengandungi reka bentuk berarahan, visual dan strategi reka bentuk sebagai contoh skrip dan lakaran gadget. Klip video saya ini berkaitan dengan penghasilan gadget rak kasut. Jadi sebelum menghasilkan gadget rak kasut tersebut, saya telah membuat lakaran gadget supaya saya nampak ataupun saya boleh lihat visual awal ataupun rupa awal gadget yang akan dihasilkan tersebut. Seterusnya saya merancang dan menghasilkan skrip untuk klip video yang akan dihasilkan. Yang kedua, membangunkan papan cerita. Papan cerita ini disediakan pada peringkat awal proses reka bentuk. Papan cerita ini merupakan himpunan lakaran berupa bentuk skrin-skrin paparan yang akan digunakan dalam aplikasi multimedia. Dalam menghasilkan papan cerita ini, kita perlu mengaplikasikan konsep reka letak. Papan cerita adalah lakaran imajinasi tentang apa yang hendak kita paparkan dalam satu persembahan perisian multimedia. Sebagai contoh, dalam bentuk video. Baiklah, ini adalah sebahagian papan cerita yang telah saya hasilkan untuk klip video tersebut. Okey. Pada kolom di atas terdapat 5 kolom. Kolom pertama bilangan, kolom kedua lokasi ataupun visual yang hendak dirakam, kolom ketiga pergerakan kamera ataupun shot, kolom keempat video ataupun grafi atau animasi atau audio atau voice over ataupun teks, dan yang terakhir durasi ataupun catatan. Papan cerita ini dibangunkan supaya gambaran kasar perisian dan panduan utama kepada pengarangan perisian. Papan cerita ini juga menjadi gambaran bagaimana setiap skrin itu dikaitkan dengan skrin seterusnya, yakni scene. Seterusnya, papan cerita ini merupakan gambaran bagaimana setiap objek berfungsi dalam skrin. Papan cerita ini sangat penting dalam menghasilkan sesuatu bahan atau modul ataupun klip video, kerana ia membantu kita untuk merancang animasi dari satu video ke video yang lain. Seterusnya, membantu untuk meletakkan unsur-unsur mendebarkan ataupun unsur-unsur yang menarik perhatian audiens. Dan yang ketiga, membolehkan kita membuat sebarang perubahan aksi sebelum memulakan proses animasi ataupun menghasilkan video. Dan yang terakhir, mempersembahkan storyboard kepada orang lain untuk mendapatkan maklum balas tentang idea tersebut. Sama ada idea itu baik dan boleh diteruskan ataupun idea tersebut perlu ditambah baik lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimum dan lebih baik. Seterusnya adalah D, iaitu development ataupun pembangunan. Jadi seterusnya adalah pembangunan. Kita akan lihat apa maksud pembangunan. Jadi pada peringkat ini, projek telah dihasilkan dengan menggunakan semua elemen media dan teknologi yang terpilih berdasarkan keperluan. Jadi pada peringkat ini kita dapat tahu yang kita telah menghasilkan satu peta ataupun lakaran awal untuk membuat pelaksanaan projek selepas ini. Jadi bila kita ada lakaran yang baik, kita mudahlah untuk pergi ke step yang seterusnya. Jadi tujuan fasa ini ialah untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran. Jadi bukan saja dalam menghasilkan apa-apa video ke kan. Jadi dalam PTPC juga boleh subjek-subjek sains, matematik juga boleh menggunakan model reka AD ni juga. Jadi dalam yang ketiga adalah kita tengok dia perlu mengandungi beberapa kaping gambar, audio serta video yang diletakkan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran kesan. Jadi di dalam kita punya slide ataupun video kan, kita bolehlah letak pelbagai jenis gambar kan, supaya
mudah orang tahulah apa itu kan. Jadi setengah orang bila kita sebut dia tak tahu, dia tak pernah jumpa benda tu, dia tak kenal. Jadi bila kita letaklah gambar, jadi dia tahulah, dia kenal lah apa benda tu. Yang seterusnya adalah audio kan. Jadi audio ni sebagai contoh muzik ataupun latar belakang suara kan. Supaya apa ni lagi seronok lah kan. Faham kan. Sebab ada certain orang dia bukan visual, dia audio kan. Jenis yang dengar lagi mudah faham berbanding dia membaca. Dan juga ada orang juga yang suka dengan muzik kan. Dia cakap muzik ni dia memberi semangat untuk kita belajar. Jadi kat situ dah bantu lah pelajar tu. Jadi yang kedua adalah video. Jadi video ni sebagai contoh adalah video pendek, yang pendek dan padat. Jangan video tu terlampau meleret. Sebab bila video tu terlampau meleret, dia membuatkan kita rasa bosan lah. Jadi video tu selalunya kena video yang padat dan seronok untuk dilihat. Jadi seterusnya, yang keempat sebagai contoh, diletakkan set induksi bagi memastikan pelajar mengenal kata adjektif daripada video serta dapat menggunakan kata adjektif tersebut. Jadi pada permulaan video selalunya kita akan meletakkan set redaksi lah. Jadi tujuan set redaksi ni adalah untuk menarik minat pelajar tersebut untuk belajar mengenai subjek yang ingin disampaikan. Jadi kebiasaannya seperti yang kita lihat kan, macam dalam kelas guru akan melakukan aktiviti kecil kan, macam permainan kecil, tapi perlu mengaitkan dengan topik yang kita akan belajar pada hari tersebut lah, permainan kecil tersebut. Jadi kat situ dia akan menarik minat pelajar untuk terus belajar lepas melakukan set redaksi. Baiklah, dalam fasa ini, satu sistem sebenar dibina dengan menggunakan semua elemen media dan teknologi yang terpilih berdasarkan keperluan. Sistem sebenar ini bermaksud sistem yang kita guna pakai untuk menghasilkan klip video tersebut dengan menggunakan semua elemen media dan teknologi yang terpilih. Elemen media seperti teks, grafik, animasi, audio dan juga grafik. Dan teknologi yang terpilih. Teknologi ini sebagai contoh alat yang digunakan untuk merakam klip video ataupun aplikasi yang digunakan untuk mengedit video serta platform digital yang digunakan untuk menyiarkan video yang terpilih berdasarkan keperluan. Keperluan ini merujuk kepada objektif. Jadi objektif ni perlu kita capai serta objektif ini menjadi rujukan kepada keperluan apa yang perlu kita masukkan dalam klip video tersebut. Fasa ini dibina berdasarkan fasa analisis dan reka bentuk. Fasa analisis dan reka bentuk telah disebut sebentar tadi. Fasa ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran. Hasil dalam fasa ini akan menjadi input kepada fasa seterusnya, iaitu fasa pembangunan. Kerja-kerja pembangunan projek multimedia akan dilakukan mengikut spesifikasi keperluan yang dipersetujui. Setiap pembangunan ini akan diuji agar ia konsisten dan dapat beroperasi dengan berkesan. Dengan berkesan ini bermaksud objektif yang hendak kita capai itu tercapai. Baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu pemilihan media yang digunakan dalam penghasilan klip video. Dalam penghasilan klip video saya telah menggunakan pelbagai elemen media seperti audio, video dan teks. Manakala elemen teknologi pula, saya telah menggunakan telefon bimbit saya untuk merakam video. Telefon bimbit saya bernama Poco S3 Pro. Manakala untuk mengedit klip video tersebut, saya telah menggunakan aplikasi VN. Dan untuk menyebarkan klip video ini, saya telah menggunakan platform digital YouTube.
Pemilihan pelbagai bahan media ini bagi memaksimumkan keberkesanan bahan dalam pembelajaran. Apabila kita menggunakan pelbagai elemen media seperti audio, video, teks, grafik dan animasi dalam penghasilan bahan kita, maka keberkesanan bahan dalam pembelajaran itu akan menjadi lebih tinggi berbanding kita menggunakan sedikit elemen media dalam penghasilan klip video kita. Jadi berdasarkan tugasan satu yang telah saya hasilkan, iaitu penghasilan video, yang dapat kita lihat bahawa saya telah melakukan beberapa lakaran sebelum saya melaksanakan video kan. Contoh, saya dah buat apa yang perlu, angle apa yang perlu diambil pada waktu itu kan, angle kamera. Bagi contoh, time penghasilan bahan ataupun pemotongan gadget, saya buat angle zoom in dan zoom out ataupun dolly in dolly out. Jadi seterusnya juga saya telah membuat lakaran awal seperti dekat mana nak letak audio, latar belakang suara kan, seperti dalam gambar tersebut. Bila nama Hari Ifan Sulaiman tu, kita letakkan teks serta audio suara. Jadi untuk membuatkan dia lebih menarik. Seterusnya, kita pergi kepada fasa I, iaitu implementation, yang bermaksud pelaksanaan. Pada peringkat pelaksanaan ini, bahan pengajaran yang telah disediakan dalam konteks tugas saya ini, iaitu klip video, akan digunakan ataupun dilaksanakan dalam keadaan sebenar. Keadaan sebenar ni maksudnya dalam kehidupan yang sebenar lah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya real life. Projek multimedia yang telah disiapkan akan diuji kepada pengguna sebenar. Pengguna sebenar ni dalam konteks tugasan ni adalah penonton-penonton klip video tersebut di YouTube, bagi mengenal pasti kesilapan semasa proses pembangunan projek berlaku. Sekiranya berlaku kesilapan, penambahbaikan akan dilakukan sebelum ia diserahkan sepenuhnya kepada pengguna sasaran untuk digunakan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pelaksanaan klip video. Pelaksanaan klip video yang telah saya hasilkan ini membabitkan penyampaian yang sebenar, iaitu yang berasaskan video dan internet. Klip video yang saya hasilkan itu berbentuk video, manakala saya telah berkongsi ataupun memuat naik video saya itu ke dalam internet menggunakan platform digital YouTube. Seterusnya, saya melaksanakan dan mempamerkan klip video dalam konteks dunia sebenar. Dunia sebenar ni maksud siapa-siapa sahaja yang mempunyai akses kepada internet dapat lihat ataupun tonton klip video yang telah saya hasilkan di dalam YouTube. Tujuannya untuk menyampaikan maklumat dengan efisien dan berkesan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat iaitu fasa evaluate, itu fasa penilaian. Fasa ni adalah fasa terakhir dalam model ADDIE, iaitu fasa E yang last sekali. Apa yang kita nak nilai tu, sekejap lagi kita akan tengok dekat slide seterusnya. Let's go. Okey, pada fasa penilaian ni, dia adalah fasa yang mana proses menilai dan menguji projek yang dihasilkan berlaku. Ini maksudnya nama pun fasa penilaian. So kita kena nilai sama ada berkesan ke tak, boleh guna ke tak, ataupun kita punya projek ni objektif dia tercapai ke tak. Okay. Pada fasa penilaian ataupun fasa evaluation, kita buat ni untuk menguji objektif sama ada dia tercapai ke, tak tercapai ke, terpesong ke.
pada fasa ni ada 2 penilaian yang kita akan lakukan, iaitu yang pertama penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif. Apa itu formatif? Apa itu sumatif? Okey, penilaian formatif ni dia dilakukan pada setiap fasa untuk kita nilai keberkesanan ataupun kebolehgunaan kita punya projek lah. Sumatif pula dia adalah proses penilaian yang melibatkan reka bentuk pengujian spesifik. Maknanya dia ada instrumen spesifik untuk uji ataupun untuk nilai sesuatu perkara tu. Lepas tu dia memerlukan penilaian daripada pengguna ataupun penerima produk lah. Biasanya sumatif ni dia berlaku pada fasa akhir sesuatu projek. Contoh kalau dekat sekolah, penilaian formatif ni adalah setiap kali dalam kelas sebelum keluar cikgu akan tanya soalan, faham tak faham, lepas tu apa, cikgu bagi kuis ke, lepas tu setiap bab tu cikgu ada bagi buat ujian ke. Tapi untuk penilaian sumatif ni pada peperiksaan akhir tahun. Macam itulah contoh untuk penilaian formatif dengan sumatif. Kalau dalam penghasilan projek ataupun penghasilan tugasan video yang kami lakukan, penilaian formatif ni dia daripada fasa A, iaitu fasa analisis. Kita analisis apa soalan nak, apa yang kena buat, apa yang patut buat, apa yang nak buat. Kita kena analisis semua tu sampai dah dapat semua maklumat yang penting, tak ada tertinggal satu maklumat pun. Okey, dah siap penilaian formatif untuk analisis. Lepas tu dah siap tu kita akan pergi kepada D, iaitu design ataupun reka bentuk. Untuk dekat reka bentuk pun kita akan buat juga penilaian formatif. Dah buat semua, dah lakar tu, kita dah plan buat ni, kita akan buat penilaian formatif sama ada macam ni, kita uji ni sesuai tak untuk ni, tercapai tak objektif kita, adakah sesuai kita punya pemilihan ni. Akhir sekali dapatlah satu keputusan yang okey, ini kita punya ni paling terbaik untuk step ni. Kita akan langsung ke step seterusnya, development. Kita buat ni. Akhir sekali dapatlah kita punya hasil untuk step yang kita nak tu betul. Sampailah kita ke fasa akhir, fasa penilaian. So penilaian ni kita tengok, penilaian kita buat ni betul ke tak, setaraf tak dengan apa objektif kita. Takkanlah kita nak pasal gadget, tiba-tiba penilaian kita pasal benda lain, pasal alatan sukan ke. So kat situ setiap fasa ni dia ada penilaian dia sendiri. Okay, untuk penilaian sumatif ni kami bertiga telah jalankan pada akhir sekali. Selepas kami dah selesaikan video, dah post, kami ada melakukan beberapa penilaian sedikit untuk kami ambil tahu apa yang bagus tentang video kami, apa yang perlu kami tambah baik. Lepas tu adakah kami punya isi kandungan ni betul, menarik, audio jelas, laras bahasa sesuai, semua tu ada untuk dalam penilaian sumatif. Baiklah, kita akan ke slide yang seterusnya. Okey, seterusnya ini adalah contoh penilaian sumatif yang kami buat berdasarkan tugasan penghasilan media ataupun penghasilan bahan tadi. Yang pertama, kami telah menggunakan platform Google Form ni lah. Sebab dia ni mudah, tak perlu nak print kertas, nak perlu jumpa orang depan-depan, nak tanya tu nak tanya ni, tak perlu. Kami hanya sediakan dan siapkan satu link Google Form. Dalam tu ada beberapa soalan berkaitan dengan video. Contohnya, kandungan ni menarik ke tak, lepas tu laras bahasa sesuai ke tak, objektif video ni tercapai ke tak,
penonton dapat ilmu pengetahuan baru tak lepas tengok video ni. Tu antara soalan-soalan yang kami dah buat dalam platform Google Form tersebut. Lepas tu kami ambil link ataupun pautan kepada Google Form tu, kami berikan kepada rakan-rakan sekelas yang turut mengambil subjek EDUP ni untuk kami dapatkan maklum balas daripada penonton video ataupun dalam istilah yang penilaian sumatif tadi kita gunakan pengguna. So daripada situ kita akan dapat tahu kelemahan video kita, kekuatan video kita, penambahbaikan kita. Lepas tu adakah kita punya video ni menarik. Lepas tu kita punya isi kandungan, kita punya penyampaian tu dapat membantu penonton untuk tambah ilmu ke tak. So kami telah mengkongsikan link Google Form tadi kepada 10 orang untuk kami dapatkan maklum balas. Dan kami akan analisis balik. Okey, kekuatan video kami kat sini. Kelemahan kami, suara tak jelas ataupun video tak menarik, isi kandungan berterabur. Tu contoh soal selidik yang kami dah lakukan melalui Google Form. So kat sini ada gambar ni, contohnya soalan dia. Lepas tu ni data dia terkumpul dalam bentuk graf. Itulah apa yang fasa penilaian yang kami lakukan untuk video penghasilan bahan tadi. Okey, baiklah, kita akan beralih kepada kelebihan, iaitu kenapa kami pilih model AD ni untuk menghasilkan media atau menghasilkan bahan. Kenapa tak ambil model lain, model Asia ke? So model AD ni dia merupakan model asas. Kebanyakan model reka bentuk lain. Sebabnya saya katakan dia sebagai asas ni kerana model AD ni dia ringkas, teratur dan padat. Ada analisis, ada reka bentuk, lepas tu ada pembuatan, ada implement, ada penilaian, evaluation. So kat situ model AD ni dia lengkap, ringkas dan juga tersusun. Sebab tu kami pilih. Tu kiranya kelebihan juga, tapi kami sebagai selitkan. Okey, kelebihan yang pertama ialah penambahbaikan secara berterusan dapat dilaksanakan. Okey, maknanya setiap fasa daripada A, D, D, I, E. Setiap fasa tu ada penilaian-penilaian formatif yang tersendiri dan penilaian-penilaian sumatif. Lepas tu seterusnya yang kedua adalah dia dapat menjimatkan masa penghasilan projek. Ni berkait balik dengan poin yang pertama. Sebabnya bila kita dah buat setiap fasa tu ada penambahbaikan, masa hujung iaitu apabila sebuah projek ataupun bahan maujud ataupun bahan yang kita hasilkan tu dah sedia depan mata, kita dah nampak hasilnya, kita dah tak perlu nak buat penambahbaikan yang baru. Sebabnya setiap fasa tu kita dah penambahbaikan. Sebagai contoh lain, adalah kata kita tak menggunakan model AD. Kita buat fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Tiba-tiba nak masuk fasa 5, kita perasan dekat fasa 2 kita salah. So efek dia dekat fasa 3, fasa 4 tadi. So kita dah kena betulkan balik. Jadinya kami pun mengambil model AD ni dan melakukan setiap fasa tu satu persatu. Seterusnya kami tak perlu nak mengulangi step-step yang sama banyak kali. Poin yang ketiga, kelebihan model AD ni adalah mengukuhkan kefahaman. Ni pun berkait dengan poin pertama, poin kedua. Sebabnya model AD ni dia ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif, dan dia punya susunan tu berperingkat, teratur dan ringkas. Sebagai contoh, apabila kita dah faham analisis yang kita buat tu, baru kita akan bergerak ke step seterusnya. Sebabnya dekat pasal analisis tu ada penilaian juga. So kalau macam tak tercapai apa yang kita nak sebenarnya, so kita akan usaha lagi dekat analisis sampai kita dapat.
So kat situ dia akan merangsang kita untuk lebih faham apa yang kita perlu buat, apa yang kita nak buat. Yang akhir sekali, objektif utama penghasilan projek mudah dicapai. Ni dia secara rangkumkan semua sekali dah. Kita dah buat tambah baik secara berterusan, dia dah jimat masa, kita dapat kefahaman. So kalau kita dah ada semua ni, takkanlah tiba-tiba objektif kita nak buat A. Buat-buat kita dah ikut penambahbaikan ni semua, tiba-tiba last sekali kita dapat ke C. So macam tak logik lah. Kita dah ikut semua, mestilah objektif utama penghasilan projek kita akan mudah dicapai. Itu saja kelebihan yang saya dapat lihat daripada model AD ni semasa penghasilan media, iaitu untuk tugasan kami. Okey, baiklah. Selepas kita ceritakan kelebihan, kita akan ceritakan pasal kelemahan ataupun kekurangan model AD ini. Yang pertama, yang paling jelas sekali yang saya dapat lihat semasa kami melaksanakan tugasan ni, model AD ni dia sangat bergantung kepada kebolehan ataupun keupayaan penghasilan produk ataupun keupayaan guru ke pencipta untuk menganalisis sesuatu, iaitu step pertama, huruf A itu sendiri. Sekiranya pencipta ataupun pereka ni dia tak dapat nak analisis apa yang berlaku. Sebagai contoh, dia menghadapi masalah pintu terkunci. Sebabnya kuncinya hilang. So yang pereka design ni, dia tak dapat nak analisis apa yang kena buat, macam mana nak buat bagi kurangkan masalah ni ke apa ke. So dekat fasa yang kedua iaitu reka bentuk, dia tak dapat nak bagi reka bentuk yang terbaik lah, sebabnya analisis dia pun dah tak betul ataupun analisisnya pun kurang padat, kurang mantap untuk. So kat sini dia akan mengakibatkan hasil terakhir projek pun terganggu sebabnya kebolehan analisis ni. Kami untuk mengatasi kelemahan model ni ataupun kelemahan kami menganalisis ni, kami bergabung sebagai satu kumpulan dan kami mengeluarkan analisis sikit-sikit gabungkan analisis sekali lagi apa yang kami dapat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua kelemahan yang kami jumpa iaitu setiap fasa perlu dilaksanakan dengan baik mengikut turutan. So dekat sini dia model AD ni kita tak boleh nak skip daripada fasa 1 tiba-tiba nak buat nantilah fasa 2 ni. Fasa 1 analisis, fasa 2 reka bentuk. So buat reka bentuk ni nantilah kita buat implementari dulu. Buat. Tak nak lah buat ni, kita buat reka bentuk balik. So tak boleh macam tu lah. Kita kena buat setiap fasa ni ikut satu sampai habis huruf E tu. So kat sini dia lemah, maksudnya kat situ dia memakan masa yang lebih lama lah. Tapi dia nak, bila kita nak hasilkan projek akhir ataupun produk akhir tu, dia lebih cepat. Sebabnya macam yang tadi kita tahu dia tak perlu nak tunggu habis tu baru nilai, sebab setiap fasa tu ada penilaian formatif sendiri. So kat sini dia mengambil masa yang lama untuk setiap fasa tu kita nak buat ni. Sekiranya tak ada idea dekat D yang first iaitu design, kita tak boleh nak skip. Kena kerah idea, okey dapat. Baru pergi next. So andai kata kita dah buat, lepas tu kita dapat idea untuk D yang kedua iaitu development. Kita tak boleh buat tu dulu, kita kena selesaikan fasa kita yang ada sekarang ni dulu, baru kita fikir yang seterusnya. So kat situ dia mengambil masa yang sedikit panjang, tapi hasilnya lebih baik dan dia lebih sekejap lah untuk kita hasil yang terakhir. Kalau kita tak guna AD ni, kita dah habis semua, baru kita nilai, ada jumpa kesalahan dekat sini, kena betulkan. So itu mengambil masa untuk kita siapkan semua, nak betulkan balik, lepas tu nak kena sambung balik. So ambil masa kat situ.
Ni kelemahan dia lah, iaitu tak boleh nak skip ataupun tak boleh nak buat step seterusnya dulu. Macam tu lah. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami berkaitan dengan pemilihan model ataupun pelaksanaan model ni dalam penghasilan bahan untuk tugasan kursus. Okey, sekian, terima kasih. Harap pembincangan kami jelas dan mudah difahami.